Hari ini, saya akan tunjukkan satu aksi thriller dari 2010, bertajuk Faster. Selepas meninggalkan penjara, Jimmy Cullen tiba di limbungan barang rongsokan untuk bertemu dengan pemberi maklumatnya dan mendapatkannya kereta dengan pistol dan beberapa dokumen, mengandungi maklumat tentang seorang lelaki bernama Prescott Ashton. Selepas mendapat maklumat, dia menembak Prescott di pejabatnya. Semasa ejen FBI, Humphreys dan Cicero mula menyiasat pembunuhan itu, Cullen bertemu dengan pemberi maklumatnya, dan selepas membayarnya untuk kereta dan pistol, memaksanya mendedahkan lebih banyak nama. Sementara itu, seorang pembunuh upahan yang dikenal pasti sebagai pembunuh, diberi tugas daripada pemanggil yang tidak dikenali, untuk membunuh Cullen. Di pejabat FBI, Detektif Cicero menemui pita video, yang mengandungi maklumat tentang latar belakang Cullen. Dia menerangkan kepada Humphreys, Cullen itu dan abangnya terlibat dalam rompakan bank. Walaupun mereka berjaya melaksanakan rancangan mereka, seseorang menetapkannya. Mereka telah diserbu oleh beberapa penjenayah lain, yang menyeksa mereka untuk mendapatkan maklumat tentang wang yang dirompak. Semasa mereka mengancam untuk membunuh mereka, Gary abang Cullen menyangka mereka hanya menipu dan menghalangnya daripada mendedahkan maklumat itu. Cullen, yang takut akan nyawa saudaranya, tidak mendengarnya, dan memberitahu mereka tentang wang itu, tetapi Samson termasuk Prescott, Nixon dan Kenneth Tyson membunuh Gary dengan mengelar lehernya. Mereka menembak Cullen juga, yang telah Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Diisytiharkan mati oleh doktor, tetapi dia secara ajaib terselamat, selepas doktor menanam plat logam ke dalam tengkoraknya, untuk merawat luka peluru itu. Dia percaya dia kini membalas dendam untuk abangnya, kerana dia bersumpah untuk membunuh mereka semua. Semasa dia menerangkan sejarahnya kepada Humphreys, Cullen mengejar sasaran keduanya Kenneth Tyson, dan menembaknya, sejurus sebelum dia cuba merakam video seorang gadis yang diculik secara paksa. Semasa dia berjalan keluar dari apartmen, killer, yang telah mengintipnya sejak sekian lama cuba membunuh dia, tetapi Cullen mengetahuinya. Kedua-duanya bertukar tembakan dan cuba menjatuhkan satu sama lain, tetapi Cullen berjaya melarikan diri, yang menyebabkan pembunuh marah. Sementara itu, Detektif Humphreys tiba di hadapannya rumah teman wanitanya, yang bertengkar dengannya kerana tidak memberi masa kepada anaknya, dan memaksanya mengambilnya kepada permainan bola keranjangnya. Semasa dia memandunya ke sana, Detektif Cicero menghubunginya dan memberitahunya pembunuhan Kenneth, sambil memintanya segera melaporkan ke tempat kejadian. Apabila tiba di sana, dia mendapat tahu Kenneth pernah merakam filem snif peribadinya, dan mahu melakukan perkara yang sama kepada gadis di apartmennya. Semasa siasatan mereka, Cicero juga memberitahunya bahawa orang ramai telah melihat seorang lagi penembak, yang berbalas tembakan dengan Cullen di lorong, tetapi mereka tidak mempunyai maklumat lanjut mengenainya. Selepas percubaan gagal menembak Cullen, pembunuh, yang tidak dapat menanggung kekalahannya, memberitahu teman wanitanya Lily tentang dia. Memandangkan Lily meyakinkannya bahawa dia akhirnya akan mendapatkannya, seperti yang selalu dia lakukan, dia menyatakan rasa terima kasihnya untuknya, dan memintanya untuk mengahwininya. Keesokan harinya di pejabat FBI, Detektif Cicero melihat parut di lengan Humphreys dan bertanya tentang isu dadah. Dia mengabaikan soalannya dan memberitahunya tentang teman wanitanya Maria. Tidak lama kemudian dia mengaku mengambil dadah, tetapi memberitahunya bahawa dia berhenti selepas anaknya dilahirkan. Cullen, yang telah menurunkan sasarannya, tiba di tempat teman wanitanya Nan Potterman, tetapi mendapati dia telah meneruskan kehidupannya, dan memulakan keluarga. Dia menyoalnya tentang anaknya yang belum lahir, tetapi dia mendedahkan dia menggugurkannya, selepas dia menghalangnya daripada melawatnya di penjara. Sedih dengan berita itu, dia meninggalkan rumahnya, tetapi dia menjamin sokongannya, dan menggesa dia untuk membalas dendamnya. Sebaliknya, killer berkahwin dengan Lily. Semasa mereka meraihkan dengan gaya unik mereka, dia menyatakan hasratnya untuk berhenti daripada kehidupan ini dan membuat permulaan yang baharu bersamanya. Sebaliknya, Cullen merancang untuk membunuh sasarannya yang seterusnya, Nixon. Semasa masuk ke kelab dia melihat dia, dan ingat dialah yang membunuh saudaranya. Semasa dia mengikutnya ke bilik A, Nixon cepat mengenalinya dan mendedahkan bahawa dia sudah menjangkakannya. Selepas menghantar pengawal di luar bilik, dan memutuskan untuk menghadapi nasibnya, dia bergaduh dengan Cullen, tetapi dia menikamnya dan melarikan diri.
Selepas keluar dari kelab, Chulen menelefon anak lelaki Nixon, dan memberitahunya tentang bapanya. Sementara itu, killer, yang telah memutuskan untuk berhenti kerja, tidak dapat mengelak daripada memikirkannya tugasnya yang belum selesai. Dia akhirnya menyerah kepada godaan, dan merancang untuk mengejar Chulen. Lily mengetahui perkara itu dan cuba menghalangnya, memikirkan dia mungkin mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia berdebat dengannya dan pergi juga. Keesokan paginya, kedua-dua pembunuh dan polis mendapat bersedia untuk kerja masing-masing. Humphreys menelefon Cicero dan memberitahunya tentang insiden tikaman itu, mengesyaki bahawa Chulen mungkin melakukannya. Dia tidak bersetuju dengannya, tetapi dia memberitahunya dia akan menyiasat tempat kejadian untuk ketahui sama ada ia dikaitkan dengan tembakan Chulen atau tidak. Kedua-dua Humphreys dan Chulen mendengar berita bahawa Nixon telah terselamat dan kini dirawat di hospital tempatan. Chulen teringat bagaimana Nixon memotong leher abangnya, dan memutuskan untuk pergi ke hospital untuk membunuhnya. Humphreys, yang telah menjangkakan perkara ini, turut melawat hospital untuk mengawasi Nixon. Tidak lama kemudian Chulen tiba, dan menembaknya betul-betul di tengah-tengah pembedahannya. Selepas mendengar bunyi tembakan, Humphreys dengan pantas mula mengejarnya dan menemuinya di ruangan bawah tanah. Mereka menembak antara satu sama lain, tetapi Chulen menyelamatkannya selepas melihat lencana polisnya, dan pergi. Semasa pulang, dia menerima panggilan daripada anak lelaki Nixon, yang bertanya sama ada dia yang membunuh ayah. Semasa dia mengaku, dia mengancam untuk mengejarnya. Chulen tidak cuba menghalangnya, dan meminta dia melakukan apa yang dia rasa betul. Semasa dalam panggilan, dia melihat killer, yang telah dimaklumkan lokasi terbarunya. Mereka terlibat dalam pengejaran kereta yang sengit, yang berakhir di Chulen tayar keretanya pecah, sebelum ditembak di leher oleh killer. Ketika dia sekali lagi melarikan diri hidup-hidup, kekalahan itu membimbangkan killer, dan dia memutuskan untuk membunuhnya walau apapun kosnya. Dia menghubungi pemberi maklumatnya untuk mengemas-kininya, tetapi diminta menyelesaikan kerja itu paling awal. Selepas melarikan diri dari pembunuh, Chulen kembali ke rumahnya dan mengacukan pistol ke arah ibunya sambil bertanya tentang bapanya, kerana dia percaya di Allah yang menubuhkan mereka selepas rompakan bank, kerana dia menuntut bahagian dan mereka enggan membayarnya. Ibunya mendedahkan itu bukan ayahnya, kerana dia meninggal sebelum kejadian itu. Chulen memberitahu, dia pada mulanya tidak terlibat dalam Gary merancang untuk merompak bank, tetapi pemandu mereka menyelamatkan pada saat terakhir, jadi dia menawarkan diri. Memandangkan Gary sentiasa mengambil berat tentangnya, Chulen mahu membalas budi itu, jadi dia terlibat rancangan mereka, tetapi kehilangan abangnya pula. Sambil tengok gambar keluarga, Chulen melihat Maria, yang pernah menjadi teman wanita Gary, dan mengetahui bahawa itu bukan bapanya tetapi Maria, yang menceroboh mereka. Dia mengambil abu Gary, dan memutuskan untuk mengejarnya. Semasa keluar dari rumah, dia mendengar khutbah tentang betul dan salah, manakala Humphreys kembali ke pejabatnya, di mana semua orang mengaguminya kerana begitu dekat dengan Chulen di hospital. Cicero memberitahunya, bahawa semua ahli kumpulan yang terlibat dalam pembunuhan Gary adalah penjenayah kecil, dan tiada seorang pun daripada mereka terlibat dalam sebarang kes yang serius. Sementara itu, Chulen, yang kini hanya tinggal satu sasaran, Alexander Gerard, mula mencari dia. Semasa dia menjejakinya, Gerard yang telah bertukar menjadi seorang menteri Kristian, dengan cepat mengenalinya. Selepas semua orang pergi, Gerard memberitahunya bahawa dia adalah subjek beberapa ubahnya yang lalu, dan Chulen menerima bahawa dia mendengar mereka semua. Dia membawa Chulen keluar berjalan-jalan, dan memberitahunya dia mengambil budak lelaki itu sebagai anak angkat, tetapi Chulen berkata perkara itu tidak akan memadamkan perbuatan buruknya. Walaupun Gerard adalah sebahagian daripada kumpulan itu, dia tidak pernah tahu tentang rancangan untuk membunuh Gary, malah mencuba untuk menghalang mereka, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dia mendedahkan dia hanya diupah untuk menjaga pintu pagar, dan tidak mempunyai maklumat tentang dalam rancangan tersebut. Dia selanjutnya memberitahunya bahawa dia pergi ke penjara selepas itu kejadian itu, tetapi ia mengubah hidupnya, kerana dia menahan dari dosanya, dan memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada menyelamatkan orang lain, dari kejahatan yang dilakukannya. Tergerak oleh sikapnya, Chulen memaafkannya, dan tidak mendapat keberanian untuk menembaknya, dan memintanya kembali kepada keluarganya.
Kemudian, semasa Cullen duduk bersendirian di kem, killer tiba dan bercadang untuk menembaknya. Sementara itu, Detektif Humphries, yang juga tiba di tempat kejadian, menghubungi Cicero dan memberitahunya bahawa dia sedang mengejar mereka. Dia bimbang tentang dia dan meminta dia menunggu untuk sandaran. Tetapi dia berkata dia tidak mempunyai banyak masa kerana mereka boleh membunuh satu sama lain pada bila-bila masa. Di dalam, killer melihat senarai namanya, dan mengetahui dia telah membalas dendam, tetapi mendedahkan masih ada satu nama lagi, dan itulah orang yang mengupahnya untuk membunuh Cullen, tetapi Cullen tidak mempunyai sebarang idea mengenainya. Semasa mereka berdepan antara satu sama lain, polis tiba dan mengacukan pistol ke arah killer. Semasa killer menjatuhkan pistolnya selepas diancam olehnya, Humphries menembak Cullen, mendedahkan dia adalah orang terakhir yang terlibat dalam pembunuhan Gary, tetapi Cullen tidak dapat melihatnya. Pembunuh, yang tidak pernah melihat wajahnya sebelum ini, mengetahui bahawa dialah yang mengupahnya untuk menembak Cullen. Dia memberitahunya bahawa Cullen tidak tahu tentang dia, yang Humphries mendedahkan dia sudah tahu bahawa di hospital apabila dia melepaskannya. Dia juga memberitahunya bahawa teman wanita Gary adalah pemberi maklumatnya, yang memberitahunya tentang rompakan bank. Humphries cuba membayarnya, tetapi dia enggan, mengatakan dia tidak layak menerimanya, kerana dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dan pergi sambil memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Dia memanggil Lily, dan memberitahu dia akhirnya pulang ke rumah selepas menghabiskannya. Sementara itu, Detektif Cicero, yang berada di atasnya cara untuk membantu Humphries, mendapati bahawa dia tahu tentang Cullen dari awal kes. Dia menghubungi seniornya yang melantiknya dalam kes itu, tetapi dia mendedahkan dia tidak menyerahkannya, ia diserahkan kepadanya, tetapi Humphries yang meminta untuk menjadi sebahagian daripada penyiasatan. Tidak lama kemudian, Humphries, yang kini mempunyai rekod bersih, menghubungi Maria dan memberitahunya dia akhirnya bersedia untuk membuat permulaan baru bersamanya. Semasa dia bercakap dengannya, Cullen muncul secara mengejutkan entah dari mana, dan menembaknya di kepala, sambil memberitahunya bahawa plat logamnya menyelamatkannya. Pasukan FBI tiba di tempat kejadian dan menemui mayat Humphries, tetapi Cicero memutuskan untuk bersembunyi kebenaran tentang penglibatannya dalam kes itu. Cullen menaburkan Abu Gary di laut, dan memandu pergi, manakala Jared memulakan khutbah tentang pengampunan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.